Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini, Majalah 3 merupakan episod ke-49, iaitu merupakan episod terakhir bagi siaran tahun 2017. Pelbagai kisah telah kami kongsikan sepanjang tahun ini. Dan pada malam ini, kami soroti kembali beberapa episod dan juga segmen yang telah meninggalkan kesan sama ada pada kami sebagai wartawan maupun kepada penonton. Penugasan dan laporan yang disediakan, Majalah 3 sentiasa mementingkan faktor eksklusif sesebuah cerita agar dapat disampaikan kepada penonton yang sentiasa inginkan kelainan dan informasi yang baharu. Misi yang memerlukan kepakaran. Buat julung kalinya, Majalah 3 diberi kebenaran untuk merakamkan secara eksklusif sebahagian daripada latihan unit tindak khas, sebuah pasukan elit yang sebelum ini sukar mendapat liputan media. Perisai keamanan bandar telah disiarkan pada 27 Februari 2017 yang lalu. Shooter ready. Sepeluruk. Tengok dia. Ready. Live. Ready. Buka mata. Buat. Kita bermain dengan nyawa. Dan operasi-operasi yang kita jalankan semuanya bermain dengan nyawa dan peluru. UTK memang dilatih. Kalau kata kita target nak tembak telinga, kena telinga. Nak tembak hidung, kena hidung. Nak tembak tangan, kena tangan. Dia tak boleh kita nak tembak telinga kiri, kena telinga kanan. Itu dah tak betul. Mereka terkenal sebagai sharpshooter. Faham semua? Faham! Kuat! Latihan adalah sandaran penting buat pasukan unit tindak khas sebagai persediaan menghadapi sebarang situasi ancaman yang tidak mampu diramal. Pasukan 1 kini tiba di lokasi. Ketika ini, Major mengepalai pasukan ini untuk bergerak secara senyap menyelusup masuk ke lokasi sasaran. Lokasi lebih terbuka. Penyelusupan perlu lebih berhati-hati supaya kehadiran mereka tidak dapat dikesan oleh musuh. Di sini sasarannya. Biarpun bersembunyi di balik topeng, mereka adalah benteng hadapan yang tidak pernah gentar memerangi musuh. Mereka adalah perisai keamanan membantras keganasan. Episod Sempena Merdeka pada Ogos lalu, paparan latihan kuasa tembakan Angkatan Tentera Malaysia menjadi sandaran. Ia memperlihatkan kekuatan aset tentera negara yang sebelum ini tidak dipertontonkan kepada awam dan seorang juru meriam. Latihan kuasa tembakan yang dahulunya dikenali sebagai demonstrasi kuasa tembakan DKT merupakan aktiviti tahunan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada penuntut khusus pemerintah dan staf Malaysia dari Maktab Turus Angkatan Tentera tentang keupayaan manover dan kuasa tembakan Tentera Darat Malaysia. Hari ini lebih 20 aset di bawah kendalian Regimen Artileri Diraja dan Kor Amor Diraja menunjukkan taringnya kepada penonton. Antara aset tersebut termasuklah ACV-300 Adenan, AV-8 Gempita dan MLRS Astros 2. Namun yang paling mendapat perhatian ialah kereta kebal pendeka sesuai dengan peranannya sebagai mata dan hujung tombak ketumbukan tentera darat. Terus semua. Lay alert pada sini 1. Lay alert pada sini 2. Betul komplit. Pak, betul komplit. Betul komplit. Tembak tadi. Tembak! Habis.
Siaran 9 Januari 2017 mengisahkan perkhidmatan bomba dan penyelamat lapangan terbang yang bersedia setiap masa untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Senang. Kalau dah mahir, senang. Kalau mula-mula tu ada susah sikit lah. Dan wartawan kami turut melalui pengalaman sebahagian daripada latihan yang dijalankan. Satu lagi latihan penting. Sekumpulan jurulatih dari Pusat Latihan Malaysia Airports membuat persediaan dan akan memantau sesi latihan nanti. Jentera bomba pula telah bersiap sedia berhampiran lokasi latihan. Kita memang kena periksa semualah. Sebelum kita jalankan latihan, saya akan periksa. Kami dimaklumkan, ini ialah antara api terbesar yang akan dihidupkan bagi tujuan latihan. Pengeluaran buih yang dicampur dengan air bertindak seakan selimut yang menutupi minyak bagi memadamkan api dengan lebih berkesan. Antara yang menjadi kenangan manis buat kami ialah untuk menyaksikan secara eksklusif kerja-kerja sebalik tabir Istiadat Pertabalan Agong ke-15 Sultan Muhammad V di Istana Negara. Dan pada 24 April yang lalu, kami telah kongsikan episod khas ini selama 1 jam. Kelima sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-15. Bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang. Persiapan di Balai Rung Sri menuntut kesempurnaan pada setiap inci. Pemeriksaan juga dilakukan Azwan dan staf istana hampir setiap hari. Baginya, memegang tanggungjawab persiapan Istiadat Pertabalan merupakan amanah besar negara. Kerjasama berpasukan faktor penting dalam memastikan kelancaran Istiadat Pertabalan. Justru hubungan baik sesama warga istana diutamakan Azwan. Berasal dari Kedah, Zul Hisham sudah arif dengan santapan tuanku. Namun majlis santapan malam diraja bersama Putera Mahkota Naruhito, dia perlu menyediakan masakan ala barat. Turut menghadiri majlis Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Sepanjang tahun 2017, hampir 20 kisah yang dipaparkan berkisarkan haiwan. Masih mengekalkan faktor eksklusif, setiap tahun Majalah 3 mempunyai formula yang dicipta oleh pemilihan penonton melalui ratings. Berdasarkan statistik yang kami perolehi, kisah-kisah yang membabitkan haiwan pastinya akan mendapat jumlah penonton yang tinggi. Dan sepanjang tahun 2017, hampir 20 kisah yang dipaparkan berkisarkan haiwan. Dan malam ini, kami kongsikan antara episod yang menjadi pilihan. Majalah 3 menyiarkan Badak Junior Zoo Taiping pada 20 Februari 2017. Dan kami mendekati insan bernama Dolah yang bertanggungjawab menjaga haiwan ini di Zoo Taiping. Episod ini memperlihatkan Zoo Taiping telah menerima seekor anak badak air hasil pembiakan sepasang badak air April yang merupakan badak jantan dan Lek badak betina. Memberi berita gembira kepada warga Zoo Taiping.
Dik. Laju. Nak air slow tengok Laju. Sementara itu, Dolah masih setia mengawasi badak air dan dia perlu memberi 20 kilogram makanan kepada haiwan kumpulan herbivore ini. Namun, dia perlu sentiasa berwaspada disebabkan badak air ini lebih aktif di waktu malam. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan serangan Lek terhadap April. Ternyata Lek benar-benar khawatir dengan keselamatan anaknya sehingga ia tidak memberi peluang April untuk mendekati anak badak itu. Keadaan ini turut merisaukan Dolah. Justru, Dolah perlu memberi perhatian lebih kerap terhadap haiwan ini. Kecekalan dan berhati wajar dalam menjalankan tugas demi memelihara spesies haiwan mamalia terbesar darat ini. Sung, alah tu, bun, sung, Kerja-kerja menjaga gajah ni memang risiko dia memang agak tinggi lah. Sebab apa, saya rasa macam kami yang bahagian latihan ni rasa berbanggalah sebab apa, tak semua orang yang boleh laksanakan. Kita melatih gajah ni, kita mengawal gajah. Bukan gajah ni mengawal kita. Mahut gajah. Kami mendekati kepayahan dan cabaran penjaga gajah di Kuala Gandah. Disiarkan pada 25 September 2017, episod ini memaparkan kecekalan penjaganya yang berhadapan dengan risiko tindakan gajah yang luar kawalan. Sambung terus dengan rantai ni. Jangan ketat sangat ya. Kita nak buka balik ni. Ketika latihan ini, kayu balak digunakan bagi menggantikan gajah liar ketika operasi menyelamat sebenar. Boleh. Kalau kita dah panggil nama dia Siti, lepas tu belayan manja dia tu kita akan tepuk di belakang ni lah. Selalu kita usap-usap belakang telinga dia. Baik Siti, mana ni Siti? Itulah kita manja. Cara nak komunikasi dengan dia lah. Lepas tu lagi satu, bila kita selalu bercakap dengan dia, dia akan dapat cam suara kita nanti. Antara penghuninya ialah selendang. Gajah betina ini kehilangan kaki kirinya akibat terpijak jerat dawai pemburu haram di Felda Selendang, Rompin, kira-kira 10 tahun lalu. Kini ia bergantung pada kaki palsu untuk bergerak. Yuk. Ni nak bawa dia jalan Cik Senut? Bawa jalan. Ni kalau dia nak jalan keluar untuk apa, macam exercise, dia pakai kasut palsu dia ni lah. Dia pakai kaki batu. Jalan saya. Inilah kaki palsu ke-6 buatnya. Cik. Cik. Sebelum membuat pertunjukan bermaklumat kepada penonton, Siti dan gajah lain perlu dimandikan bagi mengurangkan tekanan. Ada Iwan ke? Ada. Memang kalau saya pencen pun mungkin saya akan teringat juga pada gajah ni lah. Sebab apa, saya daripada mula masuk kerja sampai sekarang ni saya bersama gajah. Jadi itulah sebab sekarang ni saya dah mula nak menjauhkan
daripada gajah lah. Bukan nak jauh kita nak tinggal ke dia. Tapi saya takutkan bila saya pencen besok, teringatkan gajah ni bukannya, kata orang ni 30 tahun lebih. Bukannya mudah lah. Episod 16 disiarkan pada 8 Mei 2017 memaparkan mengenai penduduk kampung di Sungai Merbuk Kedah yang mencari udang bila tiba musimnya dengan kaedah tersendiri dikenali sebagai menyengit udang. Suhaimi Khalid, 26 tahun, memeriksa peralatan yang digunakan sewaktu menyengit. Aktiviti menyengit udang tidak boleh dilakukan pada siang hari. Selepas matahari terbenam, barulah mereka membuat persediaan untuk mencari rezeki. Kami tiba di jeti dan berasa teruja untuk melihat udang melompat masuk ke dalam bot. Di mana lubuk, tiang pukat rentang ataupun kayu, semuanya berada dalam kotak ingatannya yang telah terpahat sejak sekian lama. Bodong bermaksud terdapat segerombolan udang di bawah permukaan air. Alat tersebut berfungsi sebagai menghalau udang dan membuatkan udang terkejut seterusnya melompat menuju cahaya pelita. Alat menyengit sentiasa dibiarkan di dalam air dan bot terus bergerak sambil udang melompat masuk. Barulah alat menyengit akan diangkat dan mereka akan mencari kawasan baharu. Udang yang telah direbus perlu dijemur dengan segera di bawah matahari terik. Jika cuaca elok dan panas sepanjang hari, memadai hanya sehari sahaja udang ini akan kering sepenuhnya. Ayah beli nak kenuri. Kenuri apa? Kenuri kahwin. So, ni nak udang ni untuk masak apa? Rohmah Abdul, 60 tahun, isteri Cik Ani, bukan sekadar menampi udang secara bergotong royong, malah ada kalanya dia turut menemani suaminya menyengit udang di sungai. Bidang penyelidikan 23 Oktober 2017 antara salah satu segmen yang dipaparkan ialah mengenai pihak IMR melakukan kajian ke atas racun serangga yang digunakan khususnya lipas. Jalankan. Lipas americana ialah spesies yang sering ditemui di tempat kotor seperti di pembentungan. Ia mempunyai saiz paling besar antara semua spesies yang ada di Malaysia dan juga paling dominan. Oleh kerana sifatnya yang pengotor, ia juga makan najis. Inilah cara bagaimana racun umpan mampu dipindahkan daripada satu lipas kepada lipas yang lain dalam satu kumpulan. Di IMR, 7 jenis lipas yang lazimnya ditemui di Malaysia dibiak untuk tujuan penyelidikan. Jika dihinggap ke dalam nasi lah melekatnya kotoran tu najis ataupun cacing ataupun najis. So jika pergi ke buah-buahan begitulah juga. Kami dimaklumkan terdapat pengamal perubatan tradisional yang menggunakan lipas bagi merawat masalah resdung. Muskil akan keberkesanannya, kru Majalah 3 meninjau kaedah rawatan ini. Lipas tanah digunakan untuk rawatan ini di mana badannya akan dipotong kemudian disapukan pada muka pesakit. Kenyataan Dr. Kadri itu seolah memberi penjelasan kepada kewujudan ulat resdung ketika rawatan ini, iaitu cacing yang datangnya daripada lipas. Dalam lipas juga ada cacing. Ada lebih pada 5 jenis cacing nematodes dalam lipas, terutamanya lipas tanah. Kami paparkan beberapa episod insan luar biasa yang boleh dibanggakan dan mereka yang cekal mengharungi dugaan hidup.
Mengagumi kehebatan, kekuatan dan bakat seseorang merupakan perkongsian yang memberikan semangat luar biasa kepada kami sebagai wartawan yang menyediakan laporan. Dan kami semampu boleh ingin menyampaikan mesej dengan baik kepada penonton agar ia kekal dalam ingatan. Luar biasa. Itulah anugerah bagi mereka yang terpilih. Dan dalam segmen ini, kami paparkan beberapa episod insan luar biasa yang boleh dibanggakan. Dan mereka yang cekal mengharungi dugaan hidup. Tular kerana kehebatan lakonannya memegang watak buntat dalam sebuah drama rangkaian tempatan, Majalah 3 mendekati Muhammad Arif Abdullah, kanak-kanak disleksia melalui episod 6 Februari 2017. Makcik. Kalau pandang dia macam kesian tengok muka. Kita tak boleh explain dia dari segi perkataan saja, verbal. Kita kena tunjuk gerak lakon. Okey, you run tengok ni. You di depan. You di depan sana. Dan you tengok sini. And run. Faham? Okey, last one. And tambah. Center ni. Makan apa? Center, muka. Action. Okey. Gitu, lebih kurang gitu je. Tuan-tuan dan puan-puan! Seorang pelakon cilik yang mengalami masalah disleksia menjadikan bidang seni sebagai cara untuk membantu keluarga. Nak tolong mak abah, beli rumah, beli kereta baru, beri keperluan saja, untuk keperluan saja. Demi mak ayah. Satu pembukaan lembaran hidup baru untuk dia berubah daripada kepompong disleksia yang terlalu dengan dunia dia sendiri. Mungkin orang cakap apa, lama-kelamaan kalau dia terus dalam bidang ni mungkin ada perubahan yang besar untuk diri dia. Keistimewaan Zai membawa kami ke dunianya. Kecekalan, kekuatan dan ketabahan semuanya menjadi pasak kepada episod 11 September 2017 ini. Satu impian. It's my dream to represent the country for swimming. Tapi saya tengok dia, ada satu tangan saja. Kaki pun tak ada. Tidak sempurna, tidak pernah dijadikan alasan. Tanpa kaki, tanpa sebelah tangan, Zai Lika tetap riang seperti rakan-rakan sebayanya. Malah, dia turut mencabar diri. Zai itu menjadi budak OKU termuda ke puncak Kinabalu. Namun, malang menimpa. 2 tahun lepas, kaki Zai terpatah. Adakah impian Zai akan terkubur? Mampukah dia bangkit untuk mencapai cita-citanya? Ini kisah seorang kanak-kanak istimewa yang cekal menghadapi segala halangan. Episod bertajuk Akademi Ikan Duyung disiarkan pada 2 Oktober lalu menyelami insan yang merealisasikan dunia fantasi untuk meneroka tahap pencapaian diri, mempelajari kemahiran berenang yang luar biasa. Mereka sanggup mempelajari cara berenang seakan ikan duyung, watak mitos yang diminati penggemar kisah dongeng di kalangan kanak-kanak. So anggaplah ini sebagai sukan. Okay, you pergi bilik gym. Kadang-kadang orang lain tak suka gym, dia suka air. So ambillah peluang ni sebagai training. Lepas tu at least you boleh dapat train sendiri. Perut. Okay. Some people ask me, boleh tak saya akan kurus badan saya? Oh, of course boleh. Tapi kena ada disiplin lah. Keunikan ini bukan sekadar daripada penampilannya, tapi perlu juga dilihat betapa uniknya insan-insan ini yang sanggup mencabar kemampuan diri untuk ke tahap ini. Harapan saya
Kalau boleh MEMISCO ni boleh disebarkan ke seluruh negara dan bukan sekadar pergi performer, kita ada aktiviti senaman, meet fairy tale, meet all the ladies dream come true kalau siapa nak suka mermaid ni. Episod Aina antara kisah yang memerlukan wartawan kami mengikuti perkembangan yang bermula 2015 sehingga tahun ini. Aina, kanak-kanak yang mengalami kecederaan otak akibat lemas. Aina, dia jenis yang budak yang sangat aktif lah. Sebab dia dah start sekolah kan. So kat sekolah pun cikgu cakap dia suka nak jadi leader. Lepas tu macam kawan-kawan dia yang jenis tak suka main tu, nanti dia akan tarik budak tu untuk main dengan dia. Namun segalanya berubah pada bulan Januari 2015. So dia main kat playground dengan dia punya babysitter lah. Dan mungkin babysitter dia tak perasan kot, dia sendiri pergi kat swimming pool tu. Dia bukan nak swimming ke, dia macam saja nak main je balik sekolah tu kan. So lepas tu dia jatuh. So masa dia jatuh tu, tak ada orang perasan dia jatuh. Tahu ada orang nampak macam terapung macam tu lah. So dia orang berlari kat situ, dia dah lemas. Memandangkan keadaannya kritikal, dia ditempatkan di unit rawatan rapi. Baru jumpa pagi sebelum nak pergi kerja tu tengok dia. Lepas tu petang tengok dia dah macam tu. So macam memang saya tak boleh tahan lah sebab tak tengok dia. Aina Mashita Muhammad Yunus berusia 7 tahun, anak sulung daripada 2 beradik. 2 tahun lalu, dia seorang kanak-kanak yang periang dan bijak berkata-kata. Kini keadaannya jauh berbeza. Akibat tidak menerima oksigen untuk jangka masa yang lama ketika hampir lemas di kolam renang, Aina mengalami kecederaan otak. Antara masalah utama yang dialaminya ialah kekejangan otot di luar kawalan yang membabitkan seluruh tubuhnya. Pelbagai cara dilakukan pakar untuk mengatasinya. Akibat kekejangan otot, kaki Aina juga berada dalam posisi yang tidak normal dan mungkin meninggalkan kesan jangka panjang. Sinar Baharu Riben Merah Jambu memaparkan ketabahan seorang pesakit kanser payudara menghadapi kenyataan. Tak sangkalah saya dapat kanser payudara ni. Dengan adanya teknologi terkini, ia memberi harapan baru kepada pesakit. Masa rasa tu lebih kurang 5 sen lah. Jadi macam pada pendapat saya masa tu benda ni mungkin kecil lah kan. Tak payah nak risaulah kan. Ironinya, Dr. Sabarina aktif dalam pelbagai aktiviti dan mengamalkan pemakanan sihat. Saya menjalani cara gaya hidup sihat. Tak sangkalah saya dapat kanser payudara ni. Rasa depres jugalah sometimes. Hari ini, Dr. Sabarina akan menjalani satu prosedur sebagai persediaan menghadapi pembedahan. Dawai halus atau hook wire dimasukkan sebagai panduan bagi pakar bedah mengesan sel kanser yang sukar dilihat melalui mata kasar. Selesai prosedur memasukkan dawai penanda, tibalah masa bagi Dr. Sabarina menjalani pembedahan lumpectomy atau prosedur membuang ketulan kanser payudara. Jika sebentar tadi ultrasound telah mengesahkan bahawa bahagian yang dibuang ini terdapat sel kanser di dalamnya, tapi pengesahan lanjut masih lagi perlu dilakukan, yang mana ketumbuhan ini akan dibawa ke unit radiologi untuk dilakukan mammogram dan seterusnya ke unit patologi di mana ia akan dianalisa dengan lebih lanjut di dalam makmal. Dr. Syarul kini mampu menarik nafas lega setelah isterinya selamat melalui pembedahan.
InsyaAllah lah, harap-harap dia dapat buang semua yang kanser sel tu, jadi tak ada tertinggal ke apa. Jadi kalau betul semua sel yang tu normal dan sihat, ada lega lah kan. Bagi segmen keunikan makanan, kami tidak putus-putus mendapat respon daripada penonton. Termasuklah mereka ingin berkongsi sumber bahan cerita untuk dipaparkan lokasi makanan yang menarik. Pastinya ini merupakan segmen kegemaran penonton Majalah 3. Keunikan makanan yang ada di Malaysia dan ia menjadi tular sejurus dipaparkan. Kaya dengan kepelbagaian sama ada dari segi menunya, cara penyediaan dan lokasi, itu tidak dapat dinafikan. Bagi segmen keunikan makanan, kami tidak putus-putus mendapat respon daripada penonton. Termasuklah mereka ingin berkongsi sumber bahan cerita untuk dipaparkan lokasi makanan yang menarik. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang telah memberi respon dan kerjasama. Ini antara segmen yang terpilih. Muhammad Yusof disiarkan pada 13 Mac. Ia memaparkan hidangan tradisi ikan pekasam yang dibuat oleh seorang nelayan. Sumber ikan ditangkap sendiri, begitu juga dengan cara penyediaan ikan pekasam itu sendiri. Jam 7 pagi, kami bergerak menuju ke lokasi pukat. Hari ini rezeki memang menyebelahi Pak Usop. Seekor demi seekor ikan tilapia yang bersaiz besar tersangkut di jaring. Ikan tilapia ini kebanyakannya mempunyai saiz antara 2 hingga 3 kilogram setiap ekor. Ini rutin Pak Usop setiap kali naik ke darat membawa hasil tangkapannya. Hasil tangkapan yang diperolehi perlu dibersihkan segera supaya ikan ini dapat diproses dalam keadaan segar untuk jadikan pekasam. Beras adalah bahan yang penting untuk dijadikan pekasam. Beras digoreng tanpa menggunakan minyak sehingga menjadi warna perang dan diangkat sebelum ianya hangus. Ikan yang telah dibersihkan disalutkan dengan beras tadi kerana ia mampu mengelakkan ikan berbau busuk dan hanyir. Dalam bekas simpanan yang bersih, ikan ini perlu dibiarkan selama beberapa hari. Kemudian, barulah ikan pekasam ini dibungkus untuk membolehkan ia disimpan dalam tempoh yang lama. Menjadi nelayan, ini sudah menjadi sebahagian daripada hidup Pak Usop. Dia perlu terus rajin mencari ikan sungai bagi memenuhi selera penggemar ikan pekasamnya yang sentiasa mendapat permintaan tinggi. Terkenal di Melaka, mi besen menjadi tular kerana namanya. Terpikat dengan keunikan itu, Majalah 3 menjadikan ia sebagai salah satu segmen yang disiarkan pada 20 Februari 2017. Dibuka sejak tahun 2015, restoran Mi Besin semakin mendapat sambutan sama ada daripada masyarakat sekitar maupun orang luar. Restoran yang terletak di Jalan Hang Lipo, Melaka ini diusahakan pasangan suami isteri Azlan Idris, 32 tahun dan Nur Faizah Khalid, 26 tahun. Mula-mula pakai besin, pakai ni lah mi besin kita panggil, tapi kena condemn teruk, kena kutuk, kena maki, macam-macam semua kena. Sebab dia cakap buruk lantak. Apa lah ni, besin apa, besin buat basuh baju semua, buat apa, macam orang tak ada otak buat macam tu. Sebab cari semata-mata cari keuntungan, buat benda bodoh macam tu, dia cakap tu. Saat situ bila orang condemn, memang down lah. Pelbagai pilihan makanan disediakan di sini. Antara yang mendapat sambutan ialah makanan barat seperti chicken chop dan mi besin, menu paling istimewa yang disediakan di sini.
2 periuk besar sup ini ada kalanya masih tidak cukup untuk memenuhi permintaan pengunjung yang datang. Sejak 2 tahun lalu, jumlah penggemar mi besin semakin meningkat. Daripada pengamatan kami, restoran ini mendapat sambutan daripada pelbagai golongan, sama ada mereka yang berkeluarga maupun golongan remaja. Hidangan mi besin sememangnya memenuhi kehendak pelanggan. Selain hidangan besar dan banyak, harganya juga berpatutan. Faizah percaya hidangan yang dikongsi beramai-ramai seperti ini mampu merapatkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Episod ini memperlihatkan kegigihan pengusaha cendol Sagu Rumbia yang sanggup berkorban tenaga demi memastikan manisan itu kekal diwarisi. Memula penerimaan orang, Sagu Rumbia buat cendol, dia tak faham. Dia ingat cendol hijau saja, tak ada cendol sagu. Saya cuba bawa keluar. Orang sekarang ni dia lain. Dia mesti nak cari yang lama juga. Itu pasal saya cuba buat macam mana nak usahakan lagi, nak menaikkan lagi. Hujung minggu, kedai Pak Syam dipenuhi pelanggan yang ingin menikmati cendol sagu. Kedai yang hanya dibuka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad akan mula dikunjungi oleh orang ramai bermula jam 11 pagi lagi. Buat cendol saja dah 15 tahun. Dah hotai lah kira 15 tahun. Tapi buka kedai baru 3 tahun. Sagu ni dia lain. Bila letak kacang, letak jagung, dia punya rasa sagu tu lari. Dia nak original, betul-betul original. Itu yang rasa dia lain daripada yang lain. Selain cendol, pelbagai aneka juadah seperti laksa dan kuih muih disediakan di kedai Pak Syam. Yang menariknya, kebanyakan kuih yang dijual di gerainya turut dihasilkan menggunakan tepung sagu serta digoreng dan dihidangkan panas-panas kepada pelanggan bagi menjaga kualiti hidangan yang disediakan. 15 tahun menjadi pengusaha tunggal cendol sagu di Negeri Sembilan, Pak Syam sentiasa memastikan produk dan perkhidmatan di kedainya sentiasa terbaik dan dapat memuaskan hati peminat cendol. Menjadi tumpuan pengunjung dan pelancong, ia adalah satu tanggungjawab baginya untuk memelihara kualiti rasa cendolnya. Usaha Pak Syam untuk memperkenalkan keunikan rasa cendol sagu harus dipuji. Lebih penting, usaha ini harus diteruskan oleh pewaris akan datang dalam memartabatkan lagi warisan rasa tradisi. Pulau Pinang sememangnya terkenal sebagai syurga makanan. Dan apabila berkunjung ke sini, menu yang pastinya tidak boleh dilepaskan, nasi kandar. Tapi kali ini saya ingin mencuba sesuatu yang sedikit berbeza. 50 ekor ayam, 20 kg kambing, 50 kg pelbagai bahagian lembu menghasilkan sehingga 1000 mangkuk sup sehari. Inilah restoran Sup Hamid. Kedai sup terkenal di Pulau Pinang yang menarik perhatian ramai pengunjung dari dalam dan luar negara. Antara episod yang mendapat rating tertinggi lebih 2 juta penonton, Sup Hamid menjadi sebutan ramai kerana kepelbagaian jenis sup yang dijual. Namun episod ini tertumpu kepada sup torpedo, iaitu sup kemaluan lembu. Dikenali dan mempunyai ramai pelanggan tetap. Sejak dari tahun 87 di Penang saya tubuhkan perniagaan ini ya. Dari 3 roda sampai buka restoran sampai 3 biji ya. Sup torpedo mendapat permintaan daripada golongan lelaki kerana dikatakan baik untuk tenaga batin. Sup torpedo itu khas untuk lelaki. Yang tu limited lah. Lebih kurang dalam 30 mangkuk sejak sehari. Tak ada lebih ya. Urat, ekor, perut, lidah, torpedo dan campuran kesemuanya. Antara variasi sup dalam menu restoran Sup Hamid. Sup dia yang paling sedap kuah dia lah. Lain pada yang lain. Rasa dia. Dia punya rempah ratus yang dia bubuh tu. Tak sama macam kedai-kedai tom yum ke betul.
Dia rasa tak sama. Hamid kini boleh menarik nafas lega melihat anak remajanya yang semakin cekap menguruskan restoran. Sekurang-kurangnya kini, kemasyhuran sup hasil resepi turun-temurun keluarganya ini akan terus kekal untuk dinikmati generasi akan datang. Melihat pada semangat yang ditunjukkan Amin, Hamid yakin restoran Sup Hamid mempunyai masa depan yang cerah dan mampu berkembang lebih pesat. Saya nak menjaga nama keluarga saya pada masa depan. Lepas tu nak jaga nama kedai, nak berbesarkan nama kedai ni. Ya mungkin boleh ya. Dia akan menyambung saya menjaga dan buat legasi ya. Apa yang kami kongsikan pada malam ini ialah sebahagian daripada episod yang disiarkan sepanjang tahun 2017. Sekali lagi, terima kasih kerana menonton Majalah 3 dan kepada kalian yang sentiasa memberi sokongan pada rancangan ini. Terutamanya mereka yang telah banyak berusaha berkongsi bahan dan juga sumber cerita bersama dengan kami. 2017 kami tinggalkan. Jumpa lagi 1 Januari 2018, Majalah 3, Isnin 9 malam.